Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain ya amin ya rabbal alamin. Babun fi arkanis salah. Babun, ini suatu bab fi arkanis salah, pada menyatakan rukun sembahyang. Di mana kita sudah maklum bahawa wajib setiap orang yang nak sembahyang mesti kena mengetahui tentang rukun sembahyang. Rukun-rukun sembahyang. Tidak sah sembahyang bagi mereka-mereka yang tidak mengetahui tentang rukun sembahyang. Tidak sah sembahyang bagi mereka yang tidak mengetahui tentang rukun-rukun sembahyang. Ini mengikut pandangan daripada jamhur ulama. Maknanya, bagi orang yang nak mengerjakan salat, mesti mengetahui tentang rukun-rukun salat sebelum daripada dia nak mengenal, daripada dia nak lakukan salat. Ini adalah di antara tuntutan syarak ke atas setiap manusia. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Mana ada 13 rukun. Dalam sembahyang itu ada 13 rukun. Di mana ketiga 13 rukun itu wajib bagi orang yang nak lakukan sembahyang mesti kena tahu. Pertamanya daripada 13 rukun. Pertamanya daripada 13 rukun itu niat, yakni maksud niat tu dengan hati. Niat dengan hati. Ada para ulama yang telah mengatakan bahawa tujuan niat untuk membezakan di antara adat dengan ibadat. Ada para ulama berpendapat tujuan niat adalah semata-mata untuk membezakan di antara adat dengan ibadah. Mana tanpa ada niat, maka tidak dinamakan perbuatan sembahyang kita tu sebagai ibadah. Boleh jadi sebagai adat ataupun semata-mata begitu. Sebab itulah dia nak ada niat itu merupakan salah satu daripada syarat daripada perkara yang wajib. Maksud niat di sini niat dengan hati.
Maksud niat di sini yakni niat dengan hati. Keduanya kita bila pun habis rukun. Keduanya daripada 13 tu, keduanya yakni daripada 13 rukun. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa sebab dinamakan takbiratul ihram? Kerana bila kita telah melakukan takbir, maka diharamkan bagi kita berkata-kata, sekalipun perkataan itu perkataan yang halal, dan diharamkan juga bagi kita makan, minum, sekaliannya dikirakan haram bila mana selepas daripada kita melakukan takbir. Jadi takbir inilah disebut sebagai mufattahatun bitakbir. Kaedah semaya ni dibuka dengan takbir, wa mukhtatimmatun bitaslim, dan kaedah semaya juga adalah ditutupkan dengan salam. Ini arti semaya. Buka dengan takbir, tutup dengan salam. Selagi tidak takbir, tidak dinamakan kita semaya. Dan selagi tidak diberi salam, tidak dinamakan bahawa semaya kita tu telah selesai. Sebab semaya ni kita kena tahu bahawa dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kita sedia maklum bahawa semaya ni merupakan satu perkara yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu yang kedua. Dan ketiganya berdiri betul. Ini syarat. Sebagai rukunnya iaitu berdiri betul. Sebelum daripada nak takbir, wajib berdiri betul. Sebelum kita nak lakukan takbir, wajib kita berdiri betul. Baru kita mengatakan, usalli fardhu zuhri, baru ada takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru ada. Kena berdiri betul. Ada sakut pula situ bagi orang yang kuasa berdiri. Maksud berdiri betul, bagi orang yang kuasa berdiri. Baik orang nak sembahyang tak khusi sekalipun, wajib dia waktu nak takbiratul ihram, wajib dia berdiri betul. Sudah dia berdiri, dia takbiratul ihram, baru dia boleh duduk atas kursi. Ini bagi orang yang kuasa berdiri. Kalau dia tak kuasa, tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya bagi yang berkuasa berdiri, wajib kena berdiri. Betul. Dia tak kuasa, tak ada masalah. Itu faham molek. Selagi dia berkuasa berdiri, maka wajib dia kena berdiri sebab takbiratul ihram tu dalam keadaan berdiri. Sebab takbiratul ihram itu wajib dalam keadaan berdiri. Kadang-kadang kita ada tengok orang sembahyang atas kursi, dia duduk atas kursi, dia nak takbiratul ihram, dia duduk. Dia pakai duduk atas kursi selalu. Sedangkan dia kuasa berjalan, kuasa berdiri.
sepatut takbiratul ihram dulu baru duduk. Kalau kita tak kuasa untuk nak berdiri kan. Tapi kadang-kadang dia berjalan, dia duduk dah kursi, dia takbiratul ihram. Itu adalah satu kesalahan yang besar yang membuatkan tidak sah sembahyang kita. Sekali lagi saya ulangi, itu adalah satu kesalahan yang besar yang tidak sah sembahyang kita. Sebab itulah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita nak takbiratul ihram dalam keadaan kita duduk, sedangkan kita tu boleh berdiri, maka hukumnya tidak sah salat kita. Hukumnya tidak sah salat kita. Kalulah didapati kita lakukan takbiratul ihram dalam masa dalam mana kita lakukan dalam keadaan duduk di atas kursi. Ingat molek? Pastikan jaga molek nunduk kita. Keempatnya, membaca Fatihah. Fatihah juga merupakan satu bacaan yang kita kena lakukan waktu kita berdiri. Membaca Fatihah. Yang mana Fatihah juga merupakan satu benda yang perlu kita baca dalam keadaan berdiri kalau kita boleh berdiri. Saya rasa tak timbul masalah tu kalau kita faham tu. Kalau kita benar-benar memahami benda ni, tak timbul masalah. Dan kelimanya rukuk. Rukuk. Keenamnya i'tidal. Bangkit daripada rukuk dinamakan i'tidal. Manakala ketujuhnya sujud dan kedelapannya duduk antara dua sujud, kesembilannya membaca tahiyat akhir, kesepuluhnya salawat akan Nabi pada tahiyat akhir, dan ke-11 duduk bagi keduanya. Duduk bagi keduanya tahiyat akhir. Ke-12 memberi salam. Ke-13 tertib pada kebanyakan rukun dan rukun yang tersebut. Maknanya semua kena ada tertib. Daripada qiyam kepada rukuk ada tertib, daripada rukuk kepada i'tidal ada tertib, daripada i'tidal kepada turun sujud kepada semua itu ada tertib. Maka tertib ini merupakan satu perkara yang wajib kita kena buat. Itulah di antara perkara-perkara yang disebutkan sebagai rukun dalam salat. Okey, rukun salat sudah selesai. Ada soalan ke Kak Ni yang diajukan? Ustaz, ada soalan. Misalnya kalau kita duduk solat atas kerusi, tapi kita ada kuasa berdiri dengan rukuk tapi tak ada kuasa untuk sujud, macam mana Ustaz? Kena rukuk juga. Hak tempat kita ada kuasa tu kita duduk pada dia. Contoh kita ada kuasa berdiri. Kita mesti kena berdiri dulu sebelum waktu kita baca Fatihah. Benda Fatihah dalam masa berdiri, benda apa nama ni,
takbiratul ihram dalam masa berdiri, di mana kita akan tengok tempat-tempat yang dalam masa berdiri itu berapa ada perkara. Ada Fatihah, ada takbiratul ihram. Semua itu dalam berdiri, maka wajib kita buat benda itu dalam berdiri. Wajib kan? Wajib kita buat benda itu dalam berdiri. Kerana benda itu ada rukun-rukun dia itu dalam masa berdiri. Okey, ada lagi soalan? Ustaz, lepas kita berdiri tu kita terus rukuk, lepas tu duduk balik atas kursi. Kita berdiri, kita rukuk oleh kerana kita boleh rukuk dalam masa berdiri. Kita rukuk, lepas tu kita duduk balik atas kursi. Duduk balik atas kursi bila kita nak sujud. Kalau kita boleh sujud, kita turun ke bawah. Daripada kursi itu kita sujud. Kalau kita boleh. Kalau tak boleh sujud, maka kita kira sujud di atas kursi itulah. Sebaik-baiknya kalau ada papai untuk kita nak letak kepala kita. Waktu kita sujud. Ada letak papai sujud tak papai. Sebaik-baik. Kalau ada. Kalau tak ada, orang pakai penuh sikit sujud tu daripada rokok. Ustaz, ada lagi soalan. Okey, boleh. Untuk solat sunat macam mana pula Ustaz? Ya, Untuk solat sunat macam mana pula Ustaz? solat sunat kita diharuskan duduk. Walaupun kita boleh berdiri, kita boleh duduk. Itu tak ada masalah. Tak timbul masalah. Sebab dalam solat sunat, walaupun kita boleh berdiri, kita dibenarkan duduk. Ini pada masalah fardu ni kita tak boleh berdiri. Tapi ada tempat-tempat yang perlu kita berdiri kalau kita boleh berdiri. Kalau tidak, sembahyang kita tidak sah. Kita kena tengok tempat yang dibuat dalam masa qiyam. Antaranya takbiratul ihram. Yang keduanya baca Fatihah. Yang keduanya niat. Yang ketiganya baca Fatihah. Semua itu adalah perbuatan yang perlu dibuat dalam masa berdiri. Ustaz, soalan seterusnya, solat duduk, kalau kat sejadah tu untuk solat sunat ketika baca Fatihah macam mana Ustaz? Kita duduk, duduk atas jadah lah. Ya, duduk atas sejadah, nak baca Fatihah tu kena berdiri ke boleh duduk masa solat sunat? Sembahyang sunat, boleh kita duduk situ lah. Tak apa. Sebab sembahyang sunat ni boleh duduk. Nak baca Fatihah tidak perlu berdiri. Sebab baca Fatihah boleh duduk. Tak jadi masalah. Sebab solat sunat ni boleh dibuat waktu kita duduk. Okey? Okey Ustaz. Habis soalan? Lagi satu soalan, boleh Ustaz pecahkan rukun qalbi dengan rukun qalbi qauli dengan fi'li? Boleh Ustaz? Ustaz pecahkan rukun qauli dengan qalbi fi'li. Rukun qauli iaitu setiap rukun yang dibaca. Fatihah termasuk dalam rukun qauli. Maka syarat nak baca Fatihah adalah memastikan dengar kepada telinga kita sendiri. Untuk kita nak atur segala makhraj. Dan Fatihah itu dinamakan rukun qauli. Begitu juga dengan takbiratul ihram juga dinamakan rukun qauli. Ada pun rukun fi'li seperti mana qiyam, rukun fi'li seperti mana sujud, rukun fi'li seperti mana i'tidal daripada rukuk kepada i'tidal. Itu dinamakan setiap perbuatan itu dinamakan rukun fi'li. Manakala rukun qalbi, kalau boleh hendaklah kita mentadabburkan segala bacaan kita dengan hati kita kalau kita memahami tentang makna-makna ayat yang kita baca. Itulah yang dikatakan rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi.
di mana setiap individu Muslim wajib kena lakukan waktu dia semaya. Kerana kita kena sedar bahawa semaya kita bukannya ada pahala daripada Allah Ta'ala suluh 1/3 ataupun suduh 1/6 ataupun seunsur 1/10, kecuali semaya kita tu ada pahala dengan cara apa nama ni, sebanyak mana perasaan khusyuk tawaduk kita terhadap Allah, maka begitulah pahala solat kita. Dia bukan siap kita solat tu ada pahala ditetapkan oleh Tuhan tu. Ia berdasar banyak mana hudur hati kita, maka banyak itulah pahala yang kita akan dapat. Banyak mana hudur hati kita, banyak itulah pahala yang kita akan dapat dalam solat kita. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi Ustaz. Ustaz, rukun sembahyang ni untuk solat fardu dan sunat sekali sama Ya, Ustaz? solat fardu dan sunat serupa ya rukun tu. Nah, serupa ya rukun, tak ada beza. 13 rukun tu sama. Solat fardu ataupun solat sunat serupa rukun. Okey? Okay. Serupa puasa sunat puasa fardu lah kat ni. Puasa sunat pun serupa puasa fardu, tak boleh pakai juga. Ustaz, ada lagi Okey. soalan. Ada Cara lagi soalan? cara sembahyang duduk macam tahiyat awal atau bersila untuk bezakan semasa tahiyat? Kita sedap lagu mana kan? Kita sedap lagu mana? Bila sebut duduk tu kita sedap lagu mana? Selesa macam mana cara kita nak duduk? Kalau kita selesa duduk cara tahiyat awal, kita duduk cara tahiyat awal. Kata kita kalau kita selesa duduk cara tahiyat akhir, kita duduk cara tahiyat akhir. Kalau kita selesa duduk bersela, kita duduk cara bersela. Kalau kita selesa duduk atas kursi, kita duduk atas kursi. Di mana caranya berdasar pada keselesaan anda. Okay, Ustaz. Faham. Okey, tak ada soalan dah. Soal duduk jangan sekali-kali kita pertikai. Kerana hak duduk tu sebenarnya tidak diberi belakang. Tapi kerana kita tak boleh nak berdiri, boleh duduk dengan apa cara. Jangan cuba kita memaksa duduk begini-begini, tak boleh. Nah, lagu mana kita rasa selesa waktu kita nak duduk. Duduk dengan cara untuk baca tahiyat akhir ke, atau duduk cara baca tahiyat awal ke, kita boleh belakang. Boleh tengok cara kita duduk sedap ke mana. Itu benda yang amat penting atas keselesaan bahasa pada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan dalam agama Allah kecuali sekadar mana yang kita dapat usaha, maka begitulah kaedah dia. Okey, ada lagi soalan? Tak ada Ustaz. Habis. Habis. Habis kita nak pergi kepada pasal bermula niat sembahyang, iaitu niat ni. Niat merupakan salah satu daripada rukun sembahyang. Niat kita mesti dalam masa takbir ratul ihram. Dan niat juga adalah berdasar kepada waktu kita sedang berdiri. Ingat molek. Tertib pada kebanyakan pasal bermula niat sembahyang itu atas 4 martabat. Bermula niat, bermula cara niat. Bermula niat, yakni bermula cara niat. Sembahyang, iaitu cara niat sembahyang. Atas 4 martabat, atas 4 bahagi. Anu wajib tahu ni.
setiap orang nak sembahyang wajib kena tahu. Dengan iktibar cara niat tu dia ada iktibar juga. Ambil kira segala juz'iyah, segala juzuk-juzuk. Lagu mana maksud segala juzuk cara niat sembahyang tu? Ada kata sini, martabat yang pertama iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasak jua. Lagu mana qasak dia? Sahaja aku sembahyang. Itu qasak dia tu. Mada dengan qasak begitu, sahaja aku sembahyang. Maka sahaja aku sembahyang ni adalah artinya ni meniat akan zat sembahyang jua. Seperti diniatnya nawaitu usalli. Dikatakan usalli ataupun nawaitu usalli artinya sengaja aku sembahyang. Sengaja aku sembahyang. Ini untuk sembahyang sunat. Sengaja aku sembahyang ini niat untuk sembahyang sunat. Ada pun sembahyang fardu tak boleh, dia kena ada qasak, ta'aruf dan ta'yin. Lain daripada sembahyang fardu boleh guna qasak saja. Sahaja aku sembahyang. Tak ada riwayat kata zuhur qasad, tak ada ta'yin, cuma sahaja aku sembahyang. Sahaja aku sembahyang ni dia panggil qasak semata-mata. Ini dia panggil di antara sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Kita boleh niat sahaja aku sembahyang. Duduk dia ni pada martabat dengan qasak jua, qasak nak sembahyang jua, sahaja aku sembahyang. Artinya meniat akan zat sembahyang jua seperti diniat nawaitu usalli. Sahaja aku sembahyang. Sahaja aku sembahyang. Iaitu tiap-tiap sembahyang yang tidak mempunyai waktu. Sembahyang ni dia panggil sembahyang sunat mutlak. Dan sebab bukan sembahyang sebab. Kalau sebab minta hujan, nawaitu usalli sunnatal istisqa. Saya minta hujan. Dia ada qasak dan ta'yin. Iaitu sunat sembahyang mutlak. Ni cuma semata-mata sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang mutlak. Sembahyang semata-mata sembahyang. Dan yang dihubung dengan dia seperti tahiyatul masjid. Boleh nak niat sembahyang tahiyatul masjid. Usalli sunnatan tahiyatul masjid. Boleh. Dan minta hujan. Usalli sunnatal istisqa. Ini hubung kait dengan nak minta apa-apa ni. Dan sembahyang hajat. Usalli sunnatal hajat. Dan istikharah. Usalli sunnatal istikharah. Dan sunat wudu. Usalli sunnatal wudu. Dan tahajud. Usalli sunnatal tahajud. Lain daripada tiap-tiap sembahyang yang diqasak dengan dia memperbuat sembahyang juga. Tengoklah, saja aku sembahyang. Itu sunat mutlak dia bagi. Saja aku sembahyang sunat tahajud. Itu dia panggil ada hubung kait dengan sunat tahajud, sunat istisqa, sunat minta hujan. Itu boleh berlaku cara niat. Gabung situlah. Okey kan ni? Ada soalan situ? Tak ada Ustaz, belum ada. Tak ada lah. Ada apa yang berlaku? Faham. Dan